Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kelas 5 Buhari, ini kita akan bincang latihan berkaitan dengan keupayaan elektrod piawai. Oke, 9.2, uji diri 9.2. Oke, jadi kita tengok soalan nombor 1. Tentukan sama ada tindak balas yang berikut berlaku atau tidak. Terangkan jawapan anda. Oke, tentukan sama ada tindak balas yang berikut berlaku atau tidak. Oke, diberi untuk soalan A persamaan ion H2O2 tambah 2Br negatif tambah 2H positif menghasilkan Br2 tambah 2H2O. Oke, itu persamaan kimia. Tetapi adakah persamaan kimia ini menunjukkan tindak balas berlaku ataupun tidak? Jadi untuk menjawab soalan seperti ini, kita kena kenal pasti apakah bahan tindak balas. Apa bahannya? Bahannya ialah H2O2 dan 2Br negatif. Lepas kita kenal pasti apa bahan tindak balas, kita cari setengah sel, sel setengah ataupun setengah sel dalam siri keupayaan elektrod piawai. Kita salin sel setengah itu dari yang paling negatif kepada yang paling positif. Seperti awak lihat di sinilah, yang bromin ni dia lebih negatif, yang H2O2 ni lebih positif. Walaupun nilai E0 ini positif 1.08, kita boleh juga katakan dia lebih negatif berbanding dengan positif 1.77. Sebab positif 1.08 ni dia nak ke arah negatif. Dia nilai positifnya lebih kecil. Jadi dalam sel setengah ini, cuba awak cari dulu bahagian ejen penurunan. Apa bahan kita yang berada pada ejen penurunan? Bahan kita ialah H2O2 dan Br negatif. Mana bahan kita yang berada dalam bahagian ejen penurunan? Ejen penurunan di sebelah kanan. Kita dapati bahawa bahan kita di sini. Itu bahan kita. Jadi kita tengok, adakah bahan kita itu mempunyai nilai E0 yang lebih negatif? Kita tengoklah. Ini bahan kita kan. Tengok nilai E0-nya. Lebih negatif ataupun tidak. So, kita boleh tulis nilai E0 ion bromida Br negatif adalah lebih negatif. Boleh juga awak tulis sebagai kurang positif berbanding E0 air H2O. Kita tengok jugalah apa ejen penurunan yang satu lagi. H2O ni bukan bahan, dia sebenarnya ialah hasil. Kita sambung penerangannya. Ion bromida Br negatif adalah ejen penurunan yang lebih kuat daripada H2O. Jadi apabila lebih negatif, bermaksud bahan tersebut ialah ejen penurunan yang lebih kuat.
maka ion bromida lebih cenderung melepaskan elektron ataupun kehilangan elektron, membentuk molekul bromin Br2. Dan Br negatif mengalami pengoksidaan. Harap awak masih ingatlah, ejen penurunan mengalami pengoksidaan. Okay, dia berlawan antara satu sama lain. Okey, tengok bahan kita yang satu lagi iaitu H2O2. Okay, di bahagian ejen pengoksidaan di sebelah kiri ya. Okey, tengok H2O2 tu. Adakah nilainya lebih positif? Tengok nilai E0 lah. Okey. Tadi yang atas tu lebih negatif. Jadi yang bawah tu mestilah kita tulis lebih positif. Lebih positif. E0 hidrogen peroksida H2O2 adalah lebih positif berbanding E0 Br2. Hidrogen peroksida H2O2 adalah ejen pengoksidaan yang lebih kuat berbanding bromin. Seterusnya, hidrogen peroksida H2O2 lebih cenderung menerima elektron, membentuk air, dan mengalami penurunan. Okey, ejen pengoksidaan mengalami penurunan. Okey, apabila pengoksidaan dan penurunan berlaku, ini bermaksud tindak balas ini berlakulah. Okey. Tindak balas ini berlaku. Dia bukannya imajinasi. Dia memang boleh berlaku. Okey, untuk soalan B pula. Langkah yang sama, mula-mula tengok bahagian bahan. Cari bahan kita. Cr2O72 negatif ini ialah ion dikromat. Dan 6Cl negatif ini ialah ion klorida. Okey. H positif itu ialah keadaan berasid. Itu bukanlah bahan utama. Sama macam soalan 1A tadi, ada H positif juga. Okey, itu ialah bukan bahan utama lah dalam tindak balas ini. Okey, kita cari sel setengahnya dan tulis dari yang paling negatif lebih negatif tu kita letak di atas, lebih positif letak di bawah. Okey, kemudian kita kenal pasti mana bahan kita, sama ada dikromat ataupun klorida yang berada di bahagian ejen penurunan. Ejen penurunan. Okey. Ini ion klorida. Okey, kita tengok adakah ion klorida ni lebih negatif. Dia lebih positif. Okey. Jadi kita tulis ion E0 ion klorida adalah lebih positif berbanding ion kromat 3. Cr3 positif ni ialah ion kromat 3. Okey, bila dia lebih positif, Cl negatif adalah ejen penurunan yang lemah. Okey, awak kena ingat betul-betul. Kalau nilai untuk ejen penurunan, kalau nilai E0 lebih negatif, dia ejen penurunan yang lebih kuat. Kalau lebih positif, ejen penurunan yang lebih lemah. Maka Cl negatif sukar melepaskan elektron bagi membentuk klorin Cl2 dan tidak mengalami pengoksidaan. Okey, ini untuk bahagian ejen penurunan. Untuk bahagian ejen pengoksidaan.
Okey, bahan kita ialah ion dikromat. Okey, tengok ion dikromat. Dia adalah nilai inotnya lebih negatif. Jadi kita tulis nilai inot ion dikromat adalah lebih negatif daripada inot klorin Cl2. Okey, bila ion dikromat ni sebagai ejen pengoksidaan, dia adalah ejen pengoksidaan yang lemah sebab nilai inotnya lebih negatif. Okey, bila lemah, maka ion dikromat sukar menerima elektron bagi membentuk ion kromat 3 positif dan tidak mengalami penurunan. Sebab dia ejen pengoksidaan yang lemah, maka tidak mengalami penurunan. Okey, bila lemah kedua-duanya tidak mengalami pengoksidaan dan penurunan, maka tindak balas B ini tidak berlaku. Okey, soalan nombor 2. Gunakan contoh A, Mg tambah Cu2 positif. Adakah tindak balas ini berlaku? Okey, cara yang sama jugalah. Mg kan? Mg, awak cari sel setengah yang melibatkan Mg dan juga Cu2 positif. Kita susun dari nilai yang lebih negatif kepada lebih positif. Tengok ni. Negatif 2.38. Ini lebih negatif. Ini lebih positif. Okey, jadi kita tengok bahan kita ialah Mg dan Cu2 positif. Tengok di bahagian ejen penurunan dahulu. Mana bahan kita? Bahan yang wujud ialah Mg. Okey, jadi tengok Mg. Adakah nilai inotnya lebih negatif? Ya kan? Okey, nilai inotnya lebih negatif. Jadi kita tulis nilai inot Mg adalah lebih negatif daripada inot kuprum. Okay, bila lebih negatif bermaksud Mg adalah ejen penurunan yang lebih kuat daripada kuprum. Lebih cenderung melepaskan elektron membentuk ion Mg2 positif. Mengalami pengoksidaan. Akan mengalami pengoksidaan. Okey, itu Mg. Tengok Cu2 positif. Carilah dalam sel setengah itu Cu2 positif. Lihat nilai inotnya lebih positif. Okey, jadi kita katakan nilai inot ion Cu2 positif adalah lebih positif berbanding ion magnesium 2 positif. Kita bandingkan dengan ejen pengoksidaan yang satu lagi, Mg2 positif. Okey. Maka Cu2 positif adalah ejen pengoksidaan yang lebih kuat daripada ion magnesium. Ion kuprum lebih cenderung menerima elektron membentuk atom kuprum dan maka Cu2 positif mengalami penurunan. Okey, jadi adakah tindak balas berlaku? Ya, berlaku tindak balas. Okey, dan contoh yang B, okey, Mg dan Zn2 positif. Okey, cara yang sama, kita tulis dulu sel setengah dari yang paling negatif kepada paling positif. Okey, mana lebih negatif? Mana lebih positif? Okey, awak tengok nilainya. Okey, yang ini saya biarkan awak buat sendiri ya. Nilai magnesium adalah awak tentukan adakah dia lebih negatif atau lebih positif. Okey, adakah dia ejen penurunan yang lebih kuat ataupun lebih lemah? Adakah dia cenderung melepaskan elektron ataupun kurang cenderung ataupun
Dan adakah dia mengalami oksidaan ataupun tidak mengalami oksidaan. Begitu juga untuk ion zinc. Okey, sila cuba sendiri. Okey, cuba dan ambil gambar dan hantar jawapan kepada saya untuk saya semaklah jawapan kamu. Okey, dan tulis adakah berlaku tindak balas ataupun okey, dan soalan C juga awak cuba. Okey, mesti cuba sendiri. Tulis dulu sel setengah. Tengok E0 bagi bahan ejen penurunan adakah dia lebih positif negatif, dan juga ejen pengoksidaan adakah dia lebih positif. Okey, sila cuba. Okey, itu saja untuk kelas kita pada hari ini. Cuba latihan ini ya. Okey, dan boleh hantar jawapan kepada saya untuk disemak. Sekian, terima kasih.